Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi buat semua pendengar IKIM FM, tak kira di mana anda berada. Kalau berada di atas jalan raya sedang memandu, selamat memandu saya ucapkan. Semoga perjalanan anda lancar pada petang ini, dan jika tersekat dalam kesesakan lalu lintas, banyak-banyak bersabar. InsyaAllah kami di IKIM FM akan sentiasa temankan anda. Dan kita telah pun sampai ke penghujung pertemuan untuk destinasi jam terakhir, yang mana kita akan kongsikan anda waktu ini untuk ibrah bersama-sama dengan saya di konti. Alhamdulillah bersama dengan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayati. Berhari raya macam mana Ustaz? Okay? Alhamdulillah seronok. Masya-Allah, itu dia yang kita dengar bila berhari raya ni meriah Ustaz ya. Dan hari ini ibrah kita kita nak bawakan satu kisah tentang Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz untuk menceritakan dengan panjang lebar lagi, dan kita mendalami lagi kisah-kisahnya. Ustaz kata sesuai untuk kanak-kanak. Kita dengar macam mana. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Puan Hayati Paradi penerbit segmen Ibrah kita pada petang ini. 12 Syawal, dan seluruh sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada masa petang yang diberkati dan hujan ini Yati, saya rasa ada satu kisah yang boleh kita ambil pedoman dan ibrah. Dan ia adalah sebuah kisah yang disebut sebagai kisah Ashabul Ukhdud, ataupun para penggali parit. Dia macam Ashabul Fil juga, iaitu tentera bergajah. Ada juga cerita yang bernama Ashabul Ukhdud. Dan sesungguhnya cerita ini, sidang pendengar semua, kalau kita lihat tafsir surah Al-Buruj, surah yang ada di dalam juzuk yang ke-30, kita kalau baca tafsir, Al-Imam Ibn Kathir ada menyebut, ia di sebalik cerita Ashabul Ukhdud ini ada cerita, satu lagi cerita yang mesti kita ambil tahu, iaitulah cerita yang Puan Hayati sebut tadi, sesuai untuk kanak-kanak kerana ia adalah cerita tentang kehebatan, tentang hero-nya seorang kanak-kanak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran, Kitabullah, menyatakan di dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud. Telah binasa, telah celakalah mereka-mereka yang telah menggali parit untuk membakar orang-orang yang beriman, dan mereka menyaksikan di hadapan mata mereka bagaimana terbakarnya secara hidup-hidup orang-orang beriman. Dan bagaimana peristiwa terbakarnya orang-orang beriman beramai-ramai ini, dia berlaku selepas satu kisah yang menimpa seorang kanak-kanak. Ghulam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam Sahih Muslim, ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Sidang pendengar boleh baca dengan lebih lanjut. Saya hanya akan menyebut dengan mudah dalam bahasa Melayu. Kita tak banyak masa pun nak semak secara mendalam dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan istilah kanak-kanak ini dengan perkataan ghulam. Ghulam ini bahasa Arab, dalam bahasa kita dia adalah kanak-kanak di bawah 15 tahun, Yati. Kita pernah banyak kali segmen Ibrah ni berbicara tentang remaja yang melakar sejarah, dan mereka bukan pun Nabi. Termasuk juga kisah pada petang ini. Sebab itu saya nak bawa cerita ini khusus untuk anak-anak kita. Kita boleh bawa cerita ini ketika mereka nak tidur ke apa. Sebab kita tak dapat nak nafi anak-anak kita ni mungkin suka cerita-cerita yang ada unsur pelik ni. Cerita-cerita yang berunsur sensasi dan mendebarkan ini. Mereka suka tengok Lord of the Ring, mereka suka tengok macam-macam cerita. Tetapi cerita ini nampak macam pelik tetapi benar. Ia adalah benar, dan lebih daripada itu kisahnya ada substance, ada pengajaran yang sangat besar. Saya nak bawa sidang pendengar kepada keseluruhan cerita ini. Dia membabitkan 5 babak. Secara mudahnya saya akan bawa. Babak yang pertama, bagaimana ghulam ini, anak muda ini mula belajar daripada tok-tok guru dia tentang sesuatu.
Kemudian pada babak yang kedua, anak muda ini mula diuji dengan suatu ujian yang akan mengesahkan mana tok guru dia yang betul. Kemudian babak ketiga, raja yang zalim mengetahui kehebatan anak muda ini, kanak-kanak ini, dan dia mula bertindak. Babak keempat, orang-orang ramai mula beriman dengan Tuhan kepada kanak-kanak ini dengan suatu strategi yang telah dilakukan oleh kanak-kanak ini untuk menyelamatkan akidahnya daripada tindakan raja yang zalim. Dan di babak yang kelima inilah apa yang dinyatakan di dalam surah Al-Buruj, iaitulah babak di mana bila mereka beriman beramai-ramai, mereka telah ditimpa dengan satu penyiksaan yang sangat berat. Sini dengan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kisah ini berlaku dengan suatu peristiwa yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku di zaman dahulu. Ada yang menyatakan ketika zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, selepas itu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Ahli sihir ni sudah begitu tua, Yati. Dan dia sudah tua, dia rasa macam dia perlukan pelapis. Maka dia telah membuka suatu ruang untuk para anak-anak muda mendatangkan potensi yang ada pada mereka. Entah-entah daripada ramai-ramai itu yang masuk program ni, mungkin ada yang boleh dicalonkan untuk jadi pelapis kepada bomoh ni, tok bomoh ni. Ya, sahir. Dan ada seorang kanak-kanak ini, ghulam ini, dia telah menjadi pilihan kepada sahir tadi, ahli sihir tadi, untuk diajari, untuk dididik dengan ilmu-ilmu sihir daripada rahib, daripada sahir ini. Jadi anak murid ini, dia telah mula belajar ilmu sihir dengan tok bomo, dengan tukang sihir diraja ni. Dan setiap kali dia nak berjalan menuju kepada tukang sihir ni, hadis Nabi kata, setiap kali on the way, dia yang sudah terpilih daripada ramai-ramai ni, bila on the way je nak pergi kepada tukang sihir ni, nak belajar, nak mengaji sihir ni, ilmu hitam ni, dia mesti akan transit di satu tempat yang ada juga seorang tok guru, tapi bukan ahli sihir, tapi rahib. Rahib ni orang yang kuat beribadah, Yati. Yeah. Dan dikatakan dia antara yang membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. So budak ni asal nak pergi je dekat tukang sihir ni, mesti akan bertemu dengan majlis rahib ni, dan dia telah berhenti transit di situ, sehingga dia rasa macam, menarik cara abang ni ceramah. Menarik cara penyampaian tok guru ni. Dan menarik apa yang cuba disampaikan ini. Sehingga hadis menyatakan berkali-kali, bila nak pergi je ke program tukang sihir ni, dia mesti akan berhenti di tempat si rahib ni. Dia akan mendengar sampai habis sebab dia mula tertarik dan jatuh hati. Sehingga kan, dia sentiasa terlambat dan terlewat untuk pergi ke program sebenar dia, iaitu belajar ilmu sihir. Maknanya tok guru kedua di tengah jalan ni telah mengganggu dia daripada menuju ke tok guru pertama dia yang bawa ilmu hitam ni. Dan dinyatakan dalam hadis, anak muda ghulam ini apabila dia sampai lambat di tempat asal dia perlu belajar, dia telah dipukul oleh tok gurunya. Tok guru si sahir tadilah, penyihir tadi. Sebab apa kau lambat? Apa yang menyebabkan kau lambat? Dan dia telah meluahkan tidak seronoknya dia belajar dengan si tukang sihir ni, sebab dia selalu lambat dan dipukul. Dia telah meluahkan kepada tok gurunya di pertengahan jalan tadi, rahib tadi. Dia menyatakan, apa yang perlu saya buat? Maka si rahib telah berpesan kepada ghulam ini, kamu katakanlah kepada si tukang sihir itu bahawasanya kamu lambat kerana keluarga kamu menyebabkan kamu lambat. Dan bila kamu balik ke rumah, dan keluarga di rumah pun marah dan pukul si ghulam ini kerana balik lambat, sebab transit kat situ, kemudian program dengan tukang sihir pula, maka kau katalah pula pada keluarga kamu itu, yang melambatkan kamu ini adalah si tukang sihir, tok guru kamu tadi. Tok guru si rahib ini mendidik satu perkara dalam agama kita, dia panggil hailah ataupun dia panggil tauriyah, ya, iaitu ada situasi darurat di mana boleh berbohong demi menyelamatkan akidah daripada mereka yang zalim, yang mahu membunuh.
Jadi situasi ini berlaku berterusan di mana anak ini belajar dengan dua tok guru. Satu tok guru baik, satu tok guru tak baik. Satu tok guru yang mengajar agama, satu tok guru mengajar ilmu hitam untuk menjaga raja. Sampai satu tahap, ini babak kedua. Allah takdirkan masyarakat terkejut dengan satu binatang besar, monster, raksasa, yang tiba-tiba mengganggu perjalanan orang-orang, masyarakat. Pendek kata binatang tu ada di highway lah, mengganggu kita. Dan kebetulan masyarakat buntu macam mana nak halau binatang besar ni. Si ghulam ini, dia melihat peristiwa ini. Dia merasakan dia mesti membantu masyarakat ini. Dan dia menyatakan, di dalam hadis menyatakan, ghulam ini berkata, Ya Rabbi, hari ini akan aku tahu siapa sebenarnya yang lebih disukai oleh Allah. Adakah si tukang sihir ataupun si rahib? Mana yang benar sebenarnya? Anak muda ni dah percaya dengan si rahib berbanding si tukang sihir. Cuma dia perlukan suatu pengukuhan keimanannya. Maka dia kata, Ya Allah, kalau benarlah ya apa yang diajarkan oleh si rahib yang aku selalu jumpa di pertengahan jalan, maka kau tunjukkanlah aku kebenarannya. Dan kebenarannya adalah bila si anak si ghulam ini ya membaling batu dengan disebutkan namanya, ya, dengan disebutkan nama Allah, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabah. Ya, dia menyeru ya kepada Allah. Maka Allah menunjukkan kebenaran di pihak rahib dengan dia baling batu, binatang tu mati terus. Sekadar baling batu. Cerita ni tak ada dalam Iron Man, cerita ni tak ada dalam Superman, dia tak ada. Dia ada dalam hadis Nabi SAW. Dengan baling batu saja binatang mati, binatang besar tu mati. Satu negeri, satu kawasan menjadi heboh tentang macam mana budak ni boleh buat. Bagaimana kanak-kanak ni boleh buat. Orang mula berbicara tentang kanak-kanak ni, pengaruhnya mula tersebar di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Orang mula bercakap tentang dia. Dan bila ghulam ni pun terkejut dengan apa yang berlaku, dia ceritalah pada tok guru dia tadi, si rahib di tengah jalan tadi. Kita tengok yang macam mana si ghulam ni selalu meluahkan perasaan, meluahkan masalah, meluahkan apa yang dia lalui kepada tok gurunya. Ini tok guru yang kita nak ni. Ini nakib, ini guru yang kita nak. Anak murid boleh cerita masalah. Sampai ke tahap itu. Nak sampai tok guru, anak murid boleh cerita masalah. Anak murid tak boleh cerita masalah pada guru kalau guru tidak menunjukkan satu sikap mengambil berat. Betul. Kan, Yati, kalau hanya sekadar mengajar tapi tidak ada sikap kebajikan, tak ada sikap nak ambil berat, anak murid takkan luah apa yang dia lalui sepanjang kehidupannya. Jadi bila diluahkan oleh ghulam ini apa yang telah berlaku kepada seekor binatang besar tadi, si rahib tadi menyatakan, Ya bunayya, antal yawma afdalu minni. Aku nak beritahu satu perkara, wahai anakku. Hari ini, kamu ternyata mencapai satu tahap yang aku sendiri tak pernah capai. Aku hidup mengajar kamu ni, ilmu agama ni, aku sendiri tak pernah capai tahap ni. Kamu, Allah berikan satu kelebihan, untuk dianugerahkan kelebihan, dan kamu lebih baik daripadaku. Ini pengiktirafan daripada tok guru pada anak muridnya. Dan di hujungnya itu tok guru kata, rahib kata, kau kena ingat. Bila kau berjaya melakukan perkara ini pada masyarakat, masyarakat mula berbicara, ingat, kamu akan diuji dengan ujian besar suatu hari nanti. Dan bila kamu diuji, fa in betulita fala tadulla alayya. Kalau kamu diuji, kamu ditangkap oleh raja, raja nak tahu apa rahsia kamu boleh buat benda ni kepada raksasa tu, kau jangan cerita satu patah pun tentang aku, wahai anak muridku. Maknanya tok gurunya pun bimbang tu. Sebab dia budak lagi. Takut mudah sangat bercerita. Dan sudah pendengar, saya bawa kepada episod yang paling kemuncak. Saya ringkaskan cerita, selebihnya kita boleh baca sendiri daripada hadis sahih yang ada di dalam hadis kita hadis. Apabila anak muda ini mula dibicarakan, mula dibual-bualkan, dan si ghulam ini juga bukan setakat itu, bahkan dia telah disebut dalam hadis dia merawat penyakit orang-orang yang sopa, orang-orang yang buta sejak daripada lahir. Dia telah merawat banyak penyakit dengan dia menyatakan semua ini adalah anugerah Allah, bukan datang daripada kelebihan diri saya. Maka sampailah satu tahap seorang pembesar raja yang sangat rapat dengan raja yang sangat zalim. Dia ni pembesar raja, dia buta.
Dia sendiri mahu mendapatkan khidmat rawatan si ghulam ini. Dia bawa banyak hadiah, Yati. Dan dia kata, wahai budak, tolong rawat saya. Ya, saya bawa hadiah banyak ni, nak bagi hadiah kalau kamu boleh rawat penyakit buta saya sejak daripada lahir ni. Budak ni kata, dan apa yang budak ni kata menunjukkan apakah sifat tabiat perubatan dia. Bagaimana kaedah klinik dia kepada semua orang-orang yang mencari dia. Dia kata, inni la ashfi ahadan, innama yashfi huwallah. Kau nak mendapatkan khidmat aku untuk merawat penyakit buta kamu. Tapi percaya, ketahuilah satu perkara aku nak tegaskan. Aku tak boleh rawat sesiapa pun. Yang hanya boleh merawat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in anta amanta billah. Kalau kamu beriman dengan Allah, da'autullah, aku akan berdoa pada Allah, fasyafak. Maka dengan doa ini Allah akan merawat kamu. Dan alhamdulillah, pembesar raja ini telah beriman kepada Allah. Dan telah dirawat oleh ghulam ini, dia dapat kembali melihat. Dan pembesar yang sudah kembali melihat ini telah datang ke satu majlis diraja, yang mana ada raja yang zalim tadi. Raja bertanyalah kepada pembesar tadi, macam mana hang ni boleh tiba-tiba melihat dalam keadaan sebelum ni aku kenal kamu ni buta? Siapa yang telah mengembalikan penglihatan kamu? Pembesar ini kata, yang telah mengembalikan pandangan saya adalah Tuhan. Ya? Dan si raja ni kata, mana ada Tuhan selain daripada diriku? Dan pembesar ini kata, ada. Tuhan itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Dan pembesar ini dengan jawapan ini telah diseksa. Ia telah diazab kerana ada membuat satu pengakuan di mana adanya Tuhan selain daripada si raja tadi. Ya, bila diseksa, diazab si pembesar raja ni, ya, yang telah dikembalikan penglihatan hasil daripada rawatan kanak-kanak ghulam tadi, dia terpaksa beritahu, pembesar yang diseksa dia terpaksa beritahu ghulam tadi, dan ghulam pun ditangkap. Ghulam ditangkap di soal siasat dan diazab. Sehinggalah si ghulam kanak-kanak yang telah berbakti dan telah terkenal tadi, disebabkan sakit amat sangat, terberitahu pula Tok Guru dia tadi. Tok Guru dia dah pesan jangan beritahu. Tapi kerana terlalu sakit di soal siasat, maka dia terberitahu Tok Guru dia si rahib tadi. Dan si rahib pun kena tangkap. Si rahib kena tangkap. Bila si rahib kena tangkap, ya, si rahib ni orang sudah berusia, orang yang sudah kuat pegangan agamanya, mengajar masyarakat dengan agama. Maka si raja terus memberikan ancaman. Irji'an dinik. Kamu tolong kembali kepada agama asal kamu. Iaitulah, ya, maknanya jangan kamu nak menyatakan ada Tuhan selain daripada diriku. Fa'aba. Si rahib tadi menyatakan, aku takkan mengungkapkan perkataan kufur itu. Sedang peringat, apa yang berlaku adalah, raja zalim tadi, ya, di dalam hadis sahih menyatakan, ya, raja telah memberikan satu hukuman yang terlalu tidak boleh dibayangkan dengan fikiran. Gergaji besar telah dibawa oleh para pegawai diraja, diletakkan di atas kepala, dan sekali lagi raja kata, kamu nak mengaku aku Tuhan ke tidak? Kalau kau kata ada Tuhan selain daripada diriku, gergajinya akan kena kepala kamu. Dan ternyata, ya, si rahib tadi terus menyatakan Allah Tuhanku. Maka miksyar tadi telah, ya, telah turun dan menggergaji. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana Yati sedang beringat. Macam mana darah yang memancut, ya. Hadis Nabi menyatakan rahib ini digergaji daripada kepalanya sehinggalah sampai satu tahap terbelah dua. Itu dinyatakan dalam hadis. Kita tak boleh bayang darah yang memancut. Kita tak boleh bayang suara ngeri gergaji tersebut. Kita tak boleh nak bayangkan suara jeritan meraung sakit. Darah yang terpancut. Kepala ni, kalau selebar jari pun dah begitu sakit meraung. Ini kan pula sampai terbelah dua. Dan perkara ini disaksikan sendiri oleh ghulam itu tadi dan pembesar raja. Selesai giliran rahib dihukum, pembesar raja pula mahu dihukum. Irji'an dinik. Kamu wahai pembesar, kamu nak ikut jejak si rahib tadi ke kamu nak kembali pada aku raja?
pembesar yang baru sahaja beriman sebenarnya tidaklah selama keimanan rahib tadi. Dia terus kental dengan keimanannya. Dia menyatakan fa'aba, aku tidak akan kembali kepada kekufuran. Maka si pembesar juga menerima akibat yang sama. Ya, digergajikan daripada atas sampai ke bawah dan disaksikan oleh si ghulam. Sampailah kepada giliran si ghulam. Bila sampai giliran si ghulam, diugut kepadanya, kamu nak kembali kepada kekufuran ataupun nak menyatakan Tuhan ada selain daripada diriku? Ghulam kata, aku tetap menyatakan Allah itu Tuhanku. Maknanya si ghulam ini tidak terkesan sedikit pun dengan apa yang berlaku pada tok gurunya dan pembesar raja yang beriman tadi. Cumanya kaedah budak ni, disebabkan dia budak, raja tak buat cara gergaji. Hadis menyatakan mula-mula dia bawa pergi ke atas bukit. Dan raja pesan pada dia punya tenteranya, kau cuba bawa budak ni ke atas bukit, dan bila sampai ke atas bukit tu, try tanya dia sekali lagi, nak kembali pada kufur ke nak terus dengan agama baru kamu ni? Kok-koklah dia budak kan, dia takutlah bila duduk tinggi-tinggi ni. Tidak, ghulam ini terus dengan keimanannya dan dia berdoa pada Tuhan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah. Tengok tuan-tuan, seorang kanak-kanak yang berdoa dan doanya didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini, Allah telah menyelamatkan kanak-kanak ini. Gunung bergoncang. Semua meninggal dunia, mati tenteranya, kecuali budak ni selamat. Dan budak ni selamat hasil daripada doanya. Allah mustajabkan doanya. Dan budak ni bila selamat, dia tak melarikan diri hati. Dia berjalan pergi balik ke istana. Masya Allah. Cari balik mana raja, dan raja bila nampak budak ni masuk istana, kau ni, ma fa'ala ashabuk, apa yang telah dilakukan oleh tentera aku pada kamu ni? Budak ni kata, kafanihimullah, Allah menyelamatkan saya. Maka terus raja kata, tangkap budak ni. Siapa suruh pandai-pandai datang balik pada istana ni, dan dibawa kanak-kanak ini pula pergi ke lautan dalam. Budak kan, mungkin gunung tak berapa takut, laut mungkin takut. Sebab laut ni, kalau gunung tu, kalau jatuh tu mungkin ada potensi ada orang nak selamatkan. Tapi kalau kat laut, mati lemah, siapa nak selamat? Tak ada orang. Tahu-tahu timbul je Ustaz. Mungkin mungkinlah dengan harapan bawa budak ni ke laut dalam. Try tanya sekali lagi, kau nak kembali pada mengaku raja tu Tuhan ke, atau kau nak terus dengan agama baru kamu ni? Kanak-kanak ini tidak sedikit pun berbolak balik. Dia menyatakan, amantu billah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sekali lagi dia berdoa, Allah selamatkan aku. Maka tuan-tuan, sekali lagi, kapal yang membawa kanak-kanak ini dan seluruh bala tentera yang mahu menjalankan apa yang diperintahkan oleh raja, seluruh tentera telah mati lemas apabila kapal terbalik. Tetapi yang pelik dan ajaib, kanak-kanak ini selamat dan berjaya kembali ke pinggiran. Dan kanak-kanak ini sekali lagi menuju ke istana. Dan raja sekali lagi terkejut. Kau ni apa hal ni? Macam mana kau boleh jadi macam ni? Tuan-tuan, akhirnya saya akhiri cerita ini dengan kanak-kanak ini dinyatakan dalam hadis. Macam ni lah wahai raja. Kalau kau nak bunuh aku sangat, macam ni lah. Aku bagi kamu satu tips. Aku nak betul terang lah. Kalau kau betul-betul nak bunuh aku, mai sini aku nak bagi tahu, nak habak mai ni. Kau kumpulkan orang ramai. Satu, kumpulkan ramai orang. Tengok orang-orang dulu mereka bijak. Nak mati pun diorang memikirkan strategi mati syahid yang boleh memberikan kesan kepada masyarakat. Kumpul orang ramai-ramai, kemudian kau salibkan aku pada sebatang pokok. Kemudian kau ambil anak panah daripada busur panahku, dan bila kau nak panah aku tu, kau kata satu perkataan, Bismillah Rabbil Ghulam. Dengan cara tu saja aku akan berjaya kau bunuh. Si raja ni dengan begitu nekatnya terus melaksanakan apa yang budak ni telah bocorkan. Seolah-olah raja ini dalam hati dia memang betul-betul nak bunuh budak ni dengan harapan pengaruhnya akan tamat dan seluruh orang akan takut pada dia dan orang masyarakat akan menganggap dia kembali sebagai Tuhan. Tetapi raja ni tak sedar diri, dia sedang memperbodohkan dirinya sebenarnya. Kesombongan dalam sombong, bodoh pula tu.
Kesombongan dia sampai tahap dia sebenarnya tak sedar dia tengah dibuli oleh budak ni. Macam mana tak kena buli tuan-tuan? Cuba kita bayangkan. Kalau setakat nak bunuh budak ni, cukup setakat kata Bismillahirrabbilgulam. Tapi kalau sampai tahap budak ni kata, ambil anak panah daripada busur panahku. Kemudian bila nak panah tu kata perkataan ni, nampak sangat budak ni try nak menunjukkan dia sedang menguasai raja ni. Dia tengah nak buli raja ni. Dan masyarakat sedar bahawasanya raja mereka sedang tunduk kepada kanak-kanak ini ketika raja ini mahu orang lain tunduk kepadanya. Akhirnya tuan-tuan, dipanahnya anak ini. Ya, dan seluruh masyarakat yang dikumpulkan menyaksikan raja mengungkapkan perkataan Bismillah Rabbil Ghulam. Dia ucap tapi dia tak faham. Orang masyarakat faham. Di mana maksudnya dengan nama Tuhan, ya, Tuhan kepada Ghulam. Ghulam yang ada Tuhan dengan nama Tuhannya ini, ya, dipanahnya dan akhirnya Ghulam ini meninggal dunia mati. Bila meninggal dunia kanak-kanak ini, raja anggap pengaruhnya akan tamat. Tetapi tidak. Tuan-tuan, seluruh penduduk Najran, ini kata setengah riwayat, Najran di Yaman. Tak kisahlah, ya, yang penting hadis tidak detailkan benda tu. Apa yang raja takut akhirnya berlaku. Apa yang raja nak tak berlaku. Seluruh penduduk beriman, amanna bi Rabbil Ghulam. Dan hasil daripada strategi yang dilakukan oleh kanak-kanak ini, yang tak sempat tengok pun hasil keberkesanan strateginya ini. Dia mati sebelum sempat melihat berjaya ke tidak strategi ini, kan? Tapi sebenarnya berjaya. Akhirnya seluruh penduduk beriman, dan disebabkan keimanan ini raja tak tahu nak kata apa dah. Dia mengarahkan tenteranya bina parit besar, an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Cerita di babak terakhir ini ada di dalam surah Al-Buruj, iaitu semua mereka beriman dibakar hidup-hidup. Dan dalam lafaz Imam Ahmad, tuan-tuan, apa yang menarik? Para penduduk berlari-lari bukan nak larikan diri. Mereka berlari-lari mahu masuk ke dalam api yang membakar hangat ini. Kerana mereka merasakan inilah cara untuk mendapat syurga Allah ketika dunia memerangi mereka. Sehinggalah, ya, saya berhenti setakat itu dulu. Dan mudah-mudahan kita mendapat ibrah daripada kisah Ghulam ini, insyaAllah. InsyaAllah. Itu jadi kentalnya semangat, ya, yang membuat pengajaran yang sangat kejap mantap, ya, daripada Ghulam dakwah yang telah Ustaz nyatakan tadi. Alhamdulillah, satu kisah yang sangat menarik, Ustaz, ya. Saya terpena sekejap, ya, dengan kisah tersebut. Apapun bagi anda pendengar IKIM FM yang ingin sama-sama turut serta dalam bual bicara pada petang ini, boleh hubungi kami di talian di 03-6205-1500 di Facebook IKIM.FM. Dan tak ketinggalan mesti SMS juga. Anda boleh hantarkan SMS anda, tekan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan Ustaz, ini seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri, iaitu antaranya sebaik-baik perjuangan ialah bercakap benar di sisi sultan ataupun pemerintah yang zalim. Dan kalau boleh Ustaz terangkan, jelaskan sedikit bila kita kata tentang macam mana nak nampakkan keberanian nak bercakap benar ni di hadapan orang yang paling kita takuti, ya. Kita nak bercakap benar tanpa rasa terancam ni, Ustaz. Macam mana kita nak didik hati sebenarnya? Soalan yang sangat baik, ya, Yati. Kalau kita mengambil cerita Ghulam ini, Ghulam ini melalui satu proses pendidikan, satu proses penerangan, satu proses usrah, usrah nurani lah, kan. Satu proses usrah, satu proses pendidikan yang tak perlu pukul-pukul seperti si tukang sihir tadi, tetapi perlu kepada penjelasan yang tenang, logik, sehingga Ghulam ini terpaut dengan teknik dan konten apa yang disampaikan oleh si rahib tadi. Dan tidak dinyatakan dalam hadis berapa lama proses pendidikan tarbiyah ini berlaku, tetapi hadis Nabi menyatakan proses itu mengambil beberapa masa, ya, sehinggalah hasil daripada didikan, ya, agama ini, hasil daripada didikan mempercayai bahawasanya ada syurga, ada Tuhan, ada hari pembalasan, dunia ini hanya sementara, mati itu hanyalah perpindahan kepada dunia yang lebih kekal abadi. Maka kanak-kanak ini membesar dengan didikan yang percaya kepada hari kebangkitan. Dan hasil daripada didikan inilah lahirnya keberanian.
Keberanian tak boleh dibuat-buat. Keberanian hasil daripada penghayatan. Keberanian datang daripada hasil berfikir panjang, penghayatan, tadabbur Quran. Maka tidak pelik kanak-kanak yang masih kecil ini begitu berani kerana dia dididik ya oleh si rahib, oleh tok gurunya tadi dengan suatu didikan ya yang bukan sekadar menghafal tetapi tadabbur, memahami, merasai dengan hati. Dan bila hati sudah begitu kental, tidak ada yang boleh mengganggu gugat kekentalan hati yang sudah begitu keras ini. Dan bukan sekadar gulam yati. Kalau kita baca hadis ini, sampai tahap bukan sekadar gulam, tetapi baby yang masih menyusu. Bayi yang masih menyusu, ya, bersama dengan ibunya yang dia bawa, mereka ini antara mangsa yang mahu dihumban ke dalam khandak, dihumban dalam parit tadi. Si ibu tadi, bila memilih keimanan, dia berani je nak terjun dalam api. Tapi dia resah dengan anak yang tak bersalah. Anak dia masih dia menyusu. Tetapi Allah menunjukkan satu karamah, satu kelebihan. Bayi ini menenangkan ibunya. Ya ummahi, isbiri anti, fa innaki 'alal haq. Ya ummi, bayi tadi berkata, bersabarlah sekejap, sakit dalam api ini sekejap je mak, sekejap je, percayalah sekejap je. Setengah orang mati berpenyakit bertahun-tahun, setengah orang mati merana, meraung kesakitan berbulan-bulan. Tapi Ummi mati kena bahang api ni, mati ni sekejap je, sebab kejap lagi Ummi dapat syurga yang kekal abadi. Ummi fikir panjang sikit lah. Macam tu. Anak bagi nasihat pada mak, maka Allah merakamkan kejadian di mana terkorbannya bukan sekadar lelaki, tetapi perempuan, ibu dan bayi. Tuan-tuan, apa yang saya sebut ini juga berlaku di bumi Mesir pada hari ini. Berlaku di bumi Syria pada hari ini. Iaitu bukan setakat lelaki, tetapi juga kanak-kanak, tetapi juga ibu-ibu mengandung diperlakukan begitu oleh musuh-musuh Allah SWT. Wallahualam. Itu dia. Dan itu dah terjawab juga daripada soalan rakan kita di Facebook. Ahmad Najbul Haibur Asijangkangi. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Pernah tengok kisah ini di kartun. Dia kata, Ustaz boleh bagi kita antara kisah-kisah terkini peristiwa tersebut. Dan Ustaz dah jawab sedikit. Dan mungkin kita nak respon berakan kita di panggilan talian kita di 0362051500 daripada Bangi. Puan Nurmah di talian waktu ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya tertarik dengan kisah ni Ustaz, nak membandingkan dengan apa yang berlaku di Mesir sekarang, di mana mereka juga dibakar oleh pihak yang melakukan kezaliman, dan saya memohon pencerahan sedikit daripada Ustaz tentang perkara ini, di mana di sanalah tempat kita mencari ilmu selama ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, Puan Nurmah daripada Bangi. Apa yang berlaku di Mesir pada saat ini sebenarnya sudah berlaku di Mesir pada zaman-zaman dulu. Dan apa yang berlaku di Mesir sebenarnya sudah berlaku di banyak tempat dan di dalam banyak sejarah. Dan sidang pendengar, sebab itu kita akan mendapat jawapan kepada punca kesemua ini di dalam surah Al-Buruj. Kita tengok ya surah Al-Buruj. Kenapa Allah memulakan dengan demi buruj, demi langit yang mempunyai buruj. Kita baru-baru ni pun gairah melihat buruj persyut ataupun buruj pesawat untuk melihat hujan meteor, tapi tak dapat juga tengok ya. Hujan ya, bukan hujan meteor yang kita dapat, hujan yang kita dapat tak dapat nak tengok. Ingat ya, bila Allah suruh kita tengok ke langit, ingat ya, langit yang kita tengok pada hari ini, langit yang sama juga orang dulu tengok. Bintang-bintang dengan buruj yang kita tengok pada hari ini, bentuk yang sama dilihat oleh orang-orang dulu. Apa yang dilihat di Malaysia, benda yang sama dilihat di Australia, di UK, di Amerika. Tiada perubahan. Sebab itu Allah bersumpah dengan buruj kerana Allah sebut di hujungnya itu, cerita Ashabul Ukhdud juga adalah suatu pengulangan kepada suatu yang berlaku yang tidak pernah berubah di mana-mana tempat. Bahkan di dalam sejarah pun, iaitulah adanya manusia yang tidak boleh menerima hakikat bahawasanya ya ada
kalangan manusia ya yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mahu bertuhankan hawa nafsu, harta, kekuasaan, pengikut dan sebagainya. Inilah pertembungan yang berlaku di Mesir. Inilah pertembungan yang berlaku di Syria. Inilah pertembungan yang berlaku di zaman berzaman yang membabitkan tragedi umat Islam. Iaitulah kedapatan satu golongan wama naqamu minhum. Mereka sangat berdendam. Mereka mahu menyeksa mereka yang beriman kepada Allah. Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dua kelompok ini di mana-mana sahaja akan berlaku. Meskipun yang melakukan dendam, yang melakukan penyiksaan ini, malangnya adalah orang Islam sendiri. Sebab itu tuan-tuan sidang pendengar, ya, kita baca sejarah pun, kita baca di mana-mana negara pun apa yang berlaku di Mesir. Bukan setakat berlaku di Mesir, berlaku di Syria. Jangan lupa berlaku di Syria sekarang ni pun sama hebat juga. Juga berlaku di Rohingya. Dan kesemua ini adalah pengulangan kepada apa yang telah Allah SWT nyatakan. Di mana setiap hari, setiap zaman akan ada saja manusia yang berperang dengan Allah SWT. Dan mereka akan memerangi orang-orang yang beriman dengan Allah SWT. Dan pada waktu itu ingatlah, tetaplah kamu di atas agama Allah SWT. Meskipun kematian akan datang kepada kamu. Kerana itulah yang berlaku pada orang-orang dulu. Ya. Wallahualam. Kematian tu pasti, tapi bagaimana caranya tu ya Ustaz ya? Ya, ia akan menentukan kemuliaan mati itu. Ya, dan daripada rakan kita dari KK, Cik Abdul Rahman, mungkin soalan terakhir juga untuk petang ini dari talian kita, silakan. Ya, saya cuma nak ucap mudah-mudahan rahmat dan pertolongan Allah sentiasa bersama Ustaz yang menceritakan kisah tadi. Sungguh-sungguh takjub saya mendengarnya. Alhamdulillah. Terasa seolah-olah, ya Allah, susah nak cakap lah. Dia punya kesan tu. Saya cuma doakan semoga Ustaz sentiasa dilimpahkan rahmat dan pertolongan Allah untuk terus menceritakan cita-cita iktibar untuk menguatkan iman kita, ya Allah. Ya, jazakallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Itu juga yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita, kebanyakan rakan-rakan kita di FB, Ustaz, sangat terkesan dengan kisah ini yang sangat dekat sebenarnya dengan apa yang telah berlaku sekarang ni, Ustaz. Dan mungkin juga atas keterbatasan waktu yang kita ada ni, Ustaz. Kalau boleh Ustaz berikan sedikit kesimpulan kurang lebih dalam 3 minit ini, silakan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kalau kita tengok keadaan di Mesir, di Syria, kadang-kadang kan kita ternyatanya kalau sampai angka 2,000 lebih terkorban mati, ya, kita ternyatanya perlukah mereka memilih untuk mati demi mempertahankan ya negara mereka. Sebenarnya kadang-kadang orang-orang yang memilih untuk mati syahid ini, mereka mempunyai suatu fikiran yang panjang dan lebih pandai mungkin daripada kita. Mereka tahu menghargai akhirat lebih daripada dunia yang fana. Mati itu hanya sekali, ya, dan semua orang akan mati. Tetapi yang akan menyebabkan mati itu mulia ke tidak adalah sebab kita mati itu. Ada orang mati aksiden, ada orang mati sebab penyakit. Tapi orang yang mati kerana memperjuangkan hak asasinya, mempertahankan sebuah hak demokrasinya, ya, orang ini sedang pendengar, dia akan terus dikenang di langit dan di bumi, insya-Allah. Ya. Dan kita janganlah menyatakan seseorang itu hebat ketika dia tengah hidup. Biarlah dengan selepas dia mati itulah penilaian seseorang itu hebat ke tidak. Kerana belum tentu orang yang hebat ketika hidup dia mati dalam keadaan dia beriman dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, biarlah kita memikirkan daripada sekarang, kita nak mati ni atas dasar apa? Kita pilihlah untuk mati demi agama, mempertahankan agama kita. Alhamdulillah. Ya, negara kita masih lagi aman, ya. Tetapi di sana ada saudara adik-beradik kita yang terpaksa mempertahankan akidah mereka, ya, sehingga mereka terpaksa memilih untuk mati demi memberikan isyarat kepada dunia, ya, bahawasanya apa yang berlaku kepada mereka adalah ujian keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah itu dia. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas perkongsian. Ramai rakan-rakan kita di Facebook memberikan respon dan kita nak jawab semuanya, dan juga di talian kita ramai bertalu-talu Ustaz panggilan di sana, tapi kita dapat ambil semuanya atas keterbatasan waktu yang kita ada. Dan sungguhnya bila kata sejarah itu kita kena dedahkan sebaik mungkin Ustaz, walaupun pahit, itulah sejarah yang mana ada keberangkalian untuk berulang Ustaz ya. Dan nampaknya kita dah sampai ke penghujung pertemuan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan nampaknya pertemuan kita untuk destinasi juga sudah sampai ke penghujung. Saya Nurhayati Paradi mengundurkan diri. Ampun dan maaf atas segala kesilapan ataupun kekurangan sepanjang 4 jam kendalian destinasi hari ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.